Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perlis online tuition perlis mengaji tuition online kita teruskan pada hari ini dengan subjek matematik SPM. Saya Cikgu Mazirah binti Muhammad dari SMK Mata Air akan mengendalikan kelas pada hari ini. Tajuk-tajuk yang akan kita perbincangkan pada hari ini ialah tajuk ungkapan algebra, persamaan linear dan ketaksamaan linear. Yang akan kita bincangkan ialah dalam soalan kertas 1. Ya, soalan kertas 1, dan tajuk-tajuk ini merupakan tajuk menengah rendah. Baik, kita teruskan lagi. Ungkapan algebra 2 dan 3, ya, algebraic expression 2 dan 3. Jadi okey, untuk ni kembangan dalam tajuk ungkapan algebra kita akan tengok subtopik dia kembangan, ya, iaitu expansion, ya. Dan ada juga pemfaktoran, factorization, pecahan algebra, algebraic fraction, iaitu melibatkan operasi tambah dan tolak ke atas pecahan algebra, addition and subtractions of algebraic fraction, operasi darab dan bahagi ke atas pecahan algebra, multiplication and divisions of algebraic fraction. Okey, jadi inilah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Bagaimana kita nak menjawab soalan berkaitan dengan sub-sub topik ini, ya. Jadi kita teruskan lagi. Baik, untuk kembangan, ya. Kembangan, pelajar kena faham, kembangan ialah hasil pendaraban. Okey, hasil pendaraban bagi suatu ungkapan algebra dengan suatu sebutan. Okey, kita tengok contohnya, kita darab X dalam kurungan X tambah Y. X ni ialah sebutan, X tambah Y ialah satu ungkapan. Jadi kita katakan satu ungkapan sebutan darab dengan satu ungkapan. Okey. Contoh lagi, 3A darab dalam kurungan 2A tambah B tolak 4C. Jadi 3A ialah sebutan, 2A tambah B tolak 4C ialah satu ungkapan algebra. Ya. Kita teruskan lagi, suatu ungkapan algebra dengan ungkapan yang lain. Okey, kembangan ialah hasil pendaraban suatu ungkapan algebra dengan ungkapan yang lain. Iaitu contohnya ada 2 di sini, ya, ungkapan A tolak B satu ungkapan, darab dengan A tambah B lagi satu ungkapan. Lagi contoh dia dalam kurungan P tambah Q darab dengan X tambah Y. Di sini kita ada 2 ungkapan algebra. Okey. Jadi kita tengok dalam tajuk kembangan ni. Okey, ini ialah satu contoh soalan SPM, ya. Ini soalan SPM yang dah pernah keluar. Jadi dalam soalan ini dia diberi 2 ungkapan algebra, pendaraban 2 ungkapan algebra, iaitu 2y tolak 3x darab dengan x tolak 4y. Jadi bagaimana kita nak tengok penyelesaian dia? Okey, jadi di sini cikgu letakkan 2y tolak 3x, x tolak 4y. Okey, jadi bagaimana?
Okey, yang pertama kita darab 2y dengan x. Setelah itu kita akan darab 2y dengan 4y. Ya. Okey, dan kita akan darab lagi 3x darab dengan x dan 3x darab dengan 4y. Okey. Jadi kamu akan dapati 2y darab dengan x ialah 2xy. Ya. Tolak. Okey, kenapa dia tolak? Sebab di sini tanda tolak ya. Jadi 2 darab 4 8, y darab y kuasa 2, y square. Tolak dengan 3, ya, 3x darab x. X darab x ialah x kuasa 2. Jadi 3x kuasa 2. Okey, tanda tolak lagi sebab sini tanda tolak. Dan 3 darab 4 ialah 12. Negatif, ya, negatif darab negatif. Jadi positif x, y. Jadi 12xy. Okey. Seterusnya, para pelajar perlu mengumpulkan dua sebutan jikalau ada lah sebutan yang serupa. Okey. Kita tengok. Okey, sekarang sebutan serupa dalam ayat ini adalah ungkapan ini ya. Dalam operasi ini ialah 2xy tambah 12xy. Jadi yang ni kita kira serupa. Tolak dengan 8y kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. Dalam ni semua dia buat negatif 3x dulu. Jadi kita boleh letak negatif 3x di hadapan. Ya, negatif 3x kuasa 2. 2 tambah 12. 2 tambah 12 ialah 14xy dan tolak 8y. Jadi manakah jawapan yang betul? Pelajar kena perhatikan betul-betul. Kerana ya, jawapan ni lebih kurang sekali pandang tengok macam sama. Ya, kena berhati-hati dengan tanda dia, tanda tambah atau tanda tolak. Okey. Baik, jadi mana jawapannya? Okey, jawapan ialah D. Dan hitamkan di borang OMR anda. Okey. Seterusnya pelajar tengok lagi ya. Ini soalan, ini juga soalan SPM ya, iaitu 2 ya, 2 darab dengan x tolak 3y kuasa 2 tambah dengan xy. Jadi nampak di sini ada x tolak 3y kuasa 2. Jadi bagaimana kita nak kira? Maka x tolak 3y kuasa 2 kena ditulis, kena didarab x tolak 3y. Jadi 2 kali darab. Ya, kuasa 2 bermakna, kalau 2 kuasa 2 bermakna 2 darab 2. Kalau 3 kuasa 2 bermakna 3 darab 3. Jadi kalau x tolak 3y kuasa 2 bermakna x tolak 3y darab x tolak 3y. Ya. Okey, jadi cikgu tulis dalam kurungan. Okey, baik. Kita tengok, okey, x akan darab dengan x dulu. X darab dengan 3y. 3y darab dengan x dan 3y darab dengan 3y. Okey, baik. Ini hasil darab dia. Jangan didarab dulu dengan 2 ni. Biarkan dahulu. Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Jadi x darab x ialah x kuasa 2. Tolak 3xy. Tadi 3y. X darab dengan x. Okey, x darab 3y. Jadi 3xy. 3y darab x. Tolak 3xy. Dan tanda negatif. 3 negatif 3 di sini. Jadi positif. 3 kali 3, 9. Y darab y. Y kuasa 2. Okey, adakah ini selesai? Jadi kita belum selesai lagi. Jadi para pelajar, silalah kira dalam permudahkan. Ya, permudahkan dalam kurungan dahulu. Okey, jadi x kuasa 2, dia tak ada geng, dia tak ada. Ya, sebutan dia serupa tak ada. Jadi yang ada negatif 3xy. Tolak 3xy. Jadi maka kita telah tolak sebanyak 6xy. Tambah y 9y kuasa 2. Tambah xy yang hujung ni. Okey. Baik. Seterusnya barulah kita buat operasi darab dengan 2. 2 darab dengan x kuasa 2. 2 darab dengan 6xy. 2 darab dengan 9y kuasa 2. Okey. Jadi begitulah jawapannya.
2x, 2x kuasa 2, 2 darab 6, 12xy, 2 darab 9, 18y kuasa 2 tambah xy. Jadi adakah jawapan yang itu jawapan akhir? Tak selesai lagi ya. Jadi kena kita kumpulkan sebutan yang serupa. Okey, cikgu tunjuk di sana. Jadi 2x kuasa 2 tolak 12xy tambah xy sama dengan 18y kuasa 2. Okey, jadi ini sebutan yang serupa. Negatif 12 ataupun tolak 12 tambah 1. Bermakna tolak 11. Jadi akhirnya dia akan jadi 2x kuasa 2. Okey, semua ada 2x kuasa 2. Tolak 11xy. Okey, tambah 18y kuasa 2. Jadi jawapan ialah D. Okey. Kalau dari hadapan lagi pelajar dah silap, semua jawapan ni ada. Ya, jadi kena pastikan betul-betul anda mengira mengikut langkah-langkah yang betul. Okey, baik. Okey, ini ada sedikit soalan pemfaktoran, ya, pemfaktoran. Factorize completely, ya. Faktorkan selengkapnya. 3p kuasa 3, 3p cube minus 12p tolak 12p. 3p kuasa 3 tolak dengan 12p. Okey, baik. Jadi kita buat operasi pembahagian berulang. Okey, 3p kuasa 3. Apa yang sepunya dalam soalan ini? Okey, 3 dengan 12. 3 dengan 12. Okey, jadi kita bahagi dengan 3. Ya. 3 bahagi 3. Dapat 1 lah. Jadi 1p. 12 bahagi 3 dapat 4p. Ya. Jadi ada lagi yang sepunya. Ada p kuasa 3, ada p. Jadi kita kena bahagi lagi dengan p. Okey, baik. Sekarang P kuasa 3 bahagi P. P kuasa 3 bermakna P darab P darab P. Ya? P darab P darab P ada 3. Jadi kita bahagi 1. Maksud dia kita tolak 1. 3 kuasa 3 tolak 1 jadi P kuasa 2. Tolak P di sini tak ada dah. P bahagi dengan P jadi 1. 4 kali 1, 4. Ya? Jadi P kuasa 2 tolak 4. Itulah jadi faktornya 3p dalam kurungan p kuasa 2 tolak 4. Adakah anda menemui jawapan ini dalam jawapan pilihan jawapan ini? Ya, tidak ada. Jadi maksudnya kita kena teruskan lagi pemfaktoran. Jadi 3p p kuasa 2 tolak dengan 4 juga ialah nombor kuasa 2. Jadi 3p dalam kurungan p kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Jadi para pelajar kena ingat, ya, kena ingat. A kuasa 2 tolak b kuasa 2 sama dengan A tambah b, A tolak b. Ingat tu yang kita dah belajar masa di tingkatan 3 dahulu. Jadi kita pun boleh tulis 3p dalam kurungan p tambah 2 dalam kurungan p tolak 2. Jadi inilah jawapannya. Maka para pelajar bolehlah pilih jawapan yang betul, iaitu D. Perhatikan betul-betul ya ni. C dengan D hampir sama. Ya, kalau tersilap kemungkinan ada pelajar akan memilih jawapan C. Ya, kemungkinan itu ada. Jadi sila berhati-hati, banyakkan latihan. Baik. Cikgu teruskan lagi. Ya. Sekarang kita masuk dengan pecahan algebra. Ya, pecahan algebra. Pecahan algebra ni. Okey, untuk pelajar ya, untuk tips untuk menjawab soalan pecahan algebra, para pelajar kena faham bagaimana kita nak buat operasi pecahan, macam pecahan biasa. Ya. Okey, baik. Okey, diberi ya. Ungkapkan 2 tambah 3m per 6 tolak dengan 4 tolak m per 6 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk terendah. Okey, jadi mana kita nak menyelesaikan soalan ni? Bagaimana kita nak buat ya?
Okey, baik. Kita mula-mula kita tengok dahulu sebutan dia. Ya, sebutan dia sama. Macam kita buat pecahan, apabila sebutan dia sama, maka para pelajar boleh terus menambah atau menolak. Pecahan tersebut. Ya. Okey, baik. Okey, penyebut dia sama ya, sebutan pula cikgu pun silap. Penyebutnya sama ya. Okey, baik. Sekarang cikgu bubuh di sini letakkan macam kurungan. Ini bermakna tolak ini, operasi ini tolak ialah tolak 4, tolak negatif M. Ya, tolak M. Maka okey. Ya. Pastikan betul-betul ya. Okey, baik. Jadi kita tulis daripada awal 2 tambah 3M. 2 tambah 3M. Ini dah ada macam biasa. Tolak 4. Okey, sekarang yang ni tanda sama, maka dia jadi tambah M. Okey, jangan silap ya. Okey, jadi sekarang kita kumpulkan sebutan yang serupa. Ya. Like terms. Ya, like terms. Okey, sebutan serupa. 3M tambah dengan M. Ya, sebab dia tambah di sini. Jadi tolak 4 tambah 2. Okey, yang ini tak ada pun boleh ubah. Tolak 4 tambah 2 ialah nombor biasa. Okey, jadi bila kita kira 3M tambah M jadi 4M. Negatif 4 tambah 2 bermakna negatif 2 ataupun tolak 2 per dengan 6. Adakah jawapan ni kita jumpa dalam pilihan jawapan? Oh, tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita kena fakturkan lagi. Okey, kita keluarkan 2 sebab faktur sepunya dia ialah 2. Okey, 2 dalam kurungan 2, M tolak 1. Dan bagi penyebut juga kita keluarkan 2 dalam kurungan dia ialah 3 sebab 2 kali 3 ialah 6. Jadi, para pelajar boleh mansuhkan 2, ya. Okey, 2 kali 1, 2 kali 1, maka tak ada lagi. Ada tinggal sini 1 kali yang ini dapat benda yang sama. Jadi 2M tolak 1 per dengan 3. Ya, 2M tolak 1 per dengan 3. Okey, mana jawapan kita? Okey, ada. Jangan silap ni. Kalau kamu silap 2M tolak 2 per 3 pun ada. 4M. Oh, kamu kata sat lagi 4M ni agaknya yang betul. Jadi kena pastikan. Ya. Jadi buat latihan banyak-banyak, insya-Allah anda boleh menjawab. Baik, cikgu teruskan lagi. Pecahan algebra. Ini soalan lain ya, ini soalan lain. Ungkapkan 1 per H tolak R tolak 2H, H kuasa 2 tolak R kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey. Jadi kita nak buat bentuk termudah. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita tengok dalam soalan ni. H kuasa 2 tolak R kuasa 2. Yang dalam ni H tolak R. Jadi sebutan dia, penyebut dia tidak sama. Jadi para pelajar, langkah yang pertama, pelajar kena menyamakan penyebut. Jadi kalau nak bagi jadi H kuasa 2 tolak R kuasa 2, tadi cikgu dah pesan kan? H tolak R lagi satu. Faktor dia ialah H tambah R. Ya, jadi H tambah R, kita darab H tambah R di bawah, kita pun darab H tambah R di atas. Ya, pengangka dengan penyebut. Okey, baik. Jadi kita pun darab balik H tambah R darab 1 dapat yang tu juga, tolak dengan 2H. Okey, tolak 2H, maka H tolak H kuasa 2 tolak R kuasa 2. Sekali tulis saja. Tak payah tulis banyak kali. Ya, sekali saja. Baik. Okey, kita tengok. Jadi jawapannya kenapa jadi negatif? H tolak 2. 1 tolak 2 jadi negatif 1. Jadi negatif 1 kita tak tulislah. Kita tulis negatif H tambah R per dengan H kuasa 2 tolak R kuasa 2. Adakah jawapan ini ada dalam pilihan jawapan? Okey, cari. Okey, ada pilihan. Jadi, bulatkan jawapan anda. Boleh ya? Okey, kita teruskan lagi. Pecahan algebra. Dia banyak soalannya dalam soalan SPM ni, banyak pecahan algebra.
dia ada tambah atau tolak pecahan, ya. Satu lagi dia ada darab ataupun pembahagian pecahan algebra. Jadi pelajar cari soalan tahun-tahun lepas dan buat banyak kali supaya dapat menguasai tajuk ini dengan baik, ya. Ungkapkan 2nm per P darab dengan PQ tambah PM per NM kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, jadi kita nak ungkapkan, kita nak kira bagaimana kita tulis semula soalan ni. Okey, baik. 2nm kali PQ tambah dengan PM, ya. Okey, baik. Jadi cikgu bulatkan hijau ni P dengan P ini bermakna faktor sepunya, ya, faktor sepunya. Okey, jadi P, jadi bila faktor sepunya cikgu pun P darab dengan Q tambah M. Okey, P Q tambah M. Lepas itu yang di bawah pun ada juga faktor sepunya dia, iaitu M. Sebab M kali M jadi M kuasa 2. Jadi M kali M, MN, M. Okey, baik. Jadi para pelajar bagaimana nak lakukan penyelesaiannya? Okey, NM di atas ni ada sebab tanda dia darab, maka NM ni pun ada, kita masukkan, ya. Maksud dia yang ni kali darab 1, yang ni pun darab 1. Okey, baik. Sekarang kita tengok ada benda apa lagi yang kita boleh masukkan, ya, iaitu P dengan P. Okey, baik. Jadi P dengan P pun kita masukkan. Sekarang apa yang tinggal, iaitu 2Q tambah M per M. Ya, 2Q tambah M per M. Ada tak jawapan ni dalam pilihan jawapan anda? Oh, ada pecahan C dengan D. Oh, tak ada. Makanya pecahan dia kena dikembangkan lagi. Expand, ya. Jadi kita kena darab satu-satu. 2 darab Q, 2 darab M. Maka dia akan jadi 2Q tambah 2M per dengan M. Okey, ada dah jawapan? Okey, baik. Kita nampak jawapan dia ialah D. Jadi pilih betul-betul, ya. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat pula persamaan linear. Okey, tajuk yang ni tajuk persamaan linear. Baik. Jadi apa yang ada dalam persamaan linear ialah sebutan linear dalam satu pemboleh ubah ialah sebutan yang mempunyai satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Ya. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah satu kesamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita belajar satu pemboleh ubah sahaja, ya, untuk persamaan linear. Baik. Contoh soalan. Diberi X tambah 1/5 sama dengan 2X tolak 1/2. Ini kita panggil persamaan linear. Jadi kita nak cari nilai X, nilai yang tidak ada di sini, ya. Okey, baik. Jadi pada pelajar tulis X tambah 1/5 2X tolak 1/2. Kenapa cikgu buat silang ni? Ini menunjukkan 2 akan kita darab ke X tambah 1 dan 5 kita akan darab ke 2X tolak 1. Okey, baik. Jadi 2X, ya, 2 darab X tambah 1, 5 darab 2X tolak 1. Okey, jadi jawapannya 2 kali X ialah 2X. 2 kali 1 ialah 2. Ya, sama dengan 5 kali 2 ialah 10X. 5 darab 1 ialah -5 tolak 1, ya. 5 kali -1. Baik, seterusnya kita kumpulkan pemboleh ubah di sebelah. Tak kiralah sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan kita kumpul di sebelah kiri, ya. Okey, baik. Jadi 2X tolak 10X, saya pindah ke sini, ya. Kita nak hapuskan 10 di sini, kita tolak 10. Maka bila kita tolak sini, sini pun kita tolak lah. Jadi 2X tolak 10 sama dengan tolak 5 tolak 2. Ya, ni nak hapuskan 2 di sini, kita kena tolak 2. Di sini tolak sini pun jadi tolak 2. Okey. Jadi 2 tolak 10 ialah negatif
8. Ya, negatif 8. Negatif 5 tolak 2 ialah negatif 7. Makanya 8, negatif 8. Kita nak cari nilai X. Sekarang masih ada lagi negatif 8 dekat X. Makanya, kamu pindahkanlah. Ya. Pasal apa? Tak ada lagi negatif. Sebab ni negatif 7 per dengan negatif 8. Maka jawapan dia ialah positif. Jadi ada tak jawapan dia? Okey, ada, pilih sahaja. Jangan buang masa, ya. Baik. Kita cuba soalan yang lain pula. Okey. Para pelajar boleh tengok slide ni berulang-ulang kali, ya. Sebenarnya boleh tengok nanti dalam YouTube. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lagi. Okey. Ini ialah soalan. Bagi saya soalan ni sangat mudah lah, ya. Congok pun boleh. 2x per 3 tambah 1 sama dengan 5. Kalau pelajar nak congok boleh je. 2x per 3 tambah 1 sama dengan 5. Berapa tambah 1 sama dengan 5? 4. Jadi 2x per 3 ni ialah 4. Ya. Okey, kalau nak mengira begini caranya. Okey. 2x per 3 sama dengan 5 tolak 1. 2x per 3 kamu dapat 4. Ya. Okey. Jadi nak cari X ialah 4 darab dengan 3 per 2. Ya. Okey. Jadi X ialah 6. Katakanlah pelajar malas nak kira, boleh kira di sini je. Ya. Tadi kita katakan nak bagi jadi sini 4 kan? Boleh cuba di sini. Try sini. 2 kali 1, 2. 2 per 3, 2 per 3. Okey, baik. 2 kali 6, 12. 12 bahagi 3, 4. Jadi, jawapan dia 6 lah. Itu nak cara yang mudah lah, ya. Sebab soalan yang ringkas, macam tu kita bolehlah kira. Dengan lebih senang lah kita kira, ya. Baik. Okey, ini soalan penyelesaian masalah, ya, penyelesaian masalah. Okey, Rajah 12 menunjukkan harga tiket bagi suatu acara sukan. Okey, yang ni tiket lah, tiket Malaysian Grand Prix, ya. Jadi ada dewasa X harga dia, kanak-kanak Y, kita tak tahu berapa harga dia. Okey. Harga tiket untuk 2 dewasa. Jadi dewasa 2 kali X lah. 3 kanak-kanak ialah 56. 3 kali X. Okey, baik. Jadi tulis persamaan bagi harga tiket untuk seorang kanak-kanak dalam sebutan harga tiket untuk seorang dewasa. Baik. Kalau kita nak tengok, ya, untuk harga tiket, ya, harga tiket, kita boleh tengok di kata tadi 2 kanak-kanak tambah dengan 3 dewasa sama dengan 56. 2x tambah 3y sama dengan 56. Sorry, ya, tak ni tambah, ya. Okey, baik, ini tambah 2x tambah 3y sama dengan 56. Okey, jadi kita nak cari ialah 3y. 56 tolak 2x. Okey, 56 tolak 2x. Jadi untuk mencari 1y, 56 tolak 2x per 3. Okey. Baik, ya, cikgu ingatkan kembali, ya, pernyataan ni 2x tambah 3y. Okey, typing error sikit, ya. Okay, baik. Jadi pilihan jawapannya ialah A. Bulatkan jawapan A. Kena fahamlah, ya. Macam mana kita nak kira apabila kita diberikan satu situasi. Baik. Seterusnya, Rajah 9 menunjukkan sebuah segi 4 tepat PQRS. Okey, ini segi 4 tepat lah PQRS. Segi 4 itu dibentuk menggunakan seutas dawai yang panjangnya 48 tambah X. Dan panjang PQ ialah 3 cm lebih daripada PS. Cari nilai X. Okey.
Jadi kita kena faham di sini ialah panjang PQ ialah 3 cm lebih daripada PS. Jadi apa kita nak buat? Jadi kita buat X tambah 3, X tambah 3 lah di sini. Cikgu tulis lagi yang sini QR ialah X. Baik. Jadi pernyataan kita mengatakan bahawa bila satu dawai menggunakan seutah dawai tadi tu segi 4, maka dia ialah perimeter. Ya, perimeter lah. Jadi guna formula perimeter. 2 darab X tambah 3. Kenapa ada 2? Sebab dia ada 2 kali kan. X tambah 3, X tambah 3. Tambah dengan berapa kali X? X dengan X. Jadi 2 kali X. Sama dengan 48 tambah X. Yang ni diberi dalam soalan. Okey, baik. 2X. Ya, 2X, 2 darab X. 2 darab 3 ialah 6 tambah dengan 2X. Sama dengan 48 tambah X. Makanya, para pelajar kumpulkan di sebelah kiri. Ya, untuk pemboleh ubah X ni kumpulkan di sebelah kiri ya. Okey, dan nombor di sebelah kanan. Jadi 2X tambah 2X tolak dengan X sama dengan 48 tolak 6. Okey, baik. Seterusnya 2X tambah 2X ialah 4X tolak 1X maka dia jadi 3. 48 tolak 6 jadi 42. Makanya 3X ialah 42, 1X mewakili 42/3 iaitu 14. Boleh ya? Ini soalan-soalan persamaan linear ataupun linear equation. Jadi pelajar kena faham apabila yang diberikan soalan, tengok betul-betul sama ada apa yang perlu digunakan. Sama ada kita nak gunakan luas ke ataupun perimeter. Jadi berhati-hati apabila menjawab soalan penyelesaian masalah. Baik, seterusnya kita ke tajuk yang lain. Jawapannya ialah 14 di situ tadi ya. Okey, untuk tajuk yang lain, ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ni dia lebih kurang sama dengan persamaan linear, cuma menggunakan tanda ketaksamaan sahaja ya. Jadi ketaksamaan linear adalah satu pemboleh ubah ialah hubungan dia tak sama. Hubungan tak sama di antara satu pemboleh ubah yang kuasanya satu dengan suatu nombor. Okey, contoh dia bagi X lebih besar dari 3, Y lebih kecil dari 9, ya, X lebih besar atau sama dengan 7 dan sebagainya, ya. Baik, cikgu bagi 2 contoh sajalah. Okey, baik, seterusnya. Okey. Ini ialah soalan ketaksamaan linear. Cari penyelesaian untuk 3 tolak X per 2 lebih besar atau sama dengan 8 tambah X per 4. Okey, baik. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, baik. Jadi macam tadi kita kumpulkan pemboleh ubah di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan. Okey. Okey, baik. Kenapa jadi X per 2? Ya, X per 2 yang ni lah tadi, negatif. Ni tanda sekali, kita ambil dengan tandanya sekali. Tolak, ya, X per 2. Yang ni tambah, nak hapuskan di sini, kita tolak dengan X per 4. Jadi di sini pun kita tolak dengan X per 4. Maka 8 tolak dengan 3. Okey, baik. Jadinya negatif 2X tolak X. Ya, negatif 2X. Kenapa negatif 2X? Untuk menyamakan penyebut, saya perlu darab 2 darab 2. Jadi 4. Bila di bawah darab 2, atas pun kena darab dengan 2. Pengangkanya pun juga kena darab dengan 2. Maka jadilah negatif 2X. Tolak dengan X. Ya, per 4 lebih besar dan sama daripada 5. 8 tolak 3 lah. Itu jadi 5. Okey, baik. Jadi tolak 2 tolak 1, maka kita telah menolak negatif. Ya, ataupun kita tulis negatif 3X
lebih besar dan sama dengan 5 darab 4. Untuk menghapuskan 4 di sini, kita darab dengan 4. Maka 5 pun sebelah sini, kita pun darab dengan 4. Kiri darab 4, kanan pun darab 4. Barulah dipanggil. Okey, baik. Negatif 3x lebih besar daripada 20. Lebih besar dan sama. Okey, baik. X lebih kecil. Ingat ya, apabila di sini ni tanda ni perkali dia ialah negatif, maka pelajar kena mengubah ya tanda ketaksamaan ni ya. Okey, ingat tu ya, bila perkali bagi boleh ubah negatif, tukarlah tanda dia. Sebelum ni tanda ke sana lebih besar, sekarang ke sini, ke sana ke sini, jadi lebih besar, lebih kecil dan sama. Okey, baik. Adakah anda jumpa jawapan dalam pilihan jawapan? Gadai, cari. Okey, jawapannya ialah C. Boleh ya? Untuk soalan objektif, para pelajar kena boleh menguasai dengan baik sesuatu tajuk tu, barulah boleh jawab dengan tepat dan betul. Ya. Sebab untuk soalan objektif juga, cikgu nak ingatkan jawapan tu hampir-hampir ya tepat. Hampir-hampir kamu rasa itulah jawapannya. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Selesaikan 4M tolak 3 lebih kecil dan sama dengan 13 tambah 6M. Kalau dapat soalan macam ni senanglah sikit kan. Okey, baik. Okey. Macam biasa tadi, cikgu dah pesan kumpulkan pemboleh ubah di sebelah. Ya, pemboleh ubah ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan ialah nombor. Okey, baik. 4M tolak 6M. Ya, nombor kecil tolak nombor besar, maka jadilah dia negatif. Negatif 2M. 13 tambah 3 ialah 16. Baik. Kita teruskan lagi. Macam tadi cikgu pesan ya, bila perkali dia ialah negatif, maka tukar tanda. 16 per negatif 2. Maka M jadi lebih besar dan sama dengan negatif 8. Ya, lebih besar dan sama dengan negatif 8. Maka mana jawapannya? Ada pun jawapan. Boleh ya? Satu tolak 4 per 3x lebih besar daripada 6. 1 tolak 4 per 3x lebih besar daripada lebih besar dan sama dengan 6. Okey. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ni? Mari kita lihat. Okey, kita tulis dulu soalan. Pastikan apabila anda menyalin soalan ni, tulis soalan yang betul ya. Okey, baik. Jadi, kumpulkan di sebelah negatif 4 per 3x lebih besar dan sama dengan 6. Nak hapuskan 1, tolak 1 di sini. Maka di sebelah sini pun tolak 1. Jadinya, negatif 4 per 3x lebih besar atau sama dengan 5. Okey, baik. Okey. Makanya X. Macam tadi ya, cikgu pesan tadi, bila perkali dia negatif, tukar tanda. 5 darab dengan negatif 4 per negatif 3 per 4. Makanya X lebih kecil atau sama dengan negatif 15 per 4. Okey, sekiranya pelajar tidak tukar tanda, ada jawapan. Ya? Sebab itulah kena berhati-hati dan kena faham betul bagaimana nak mengira jawapan dan soalan ni ya. Faham betul-betul lah soalan, barulah boleh dikira. Okey, nah. Jangan pilih D pula. D ni salah, dia lebih besar. Jawapan kita lebih kecil. Okey, baik.
Pusing-pusing pula. Jangan pening kamu ya. Senaraikan semua integer y yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear serentak 3/2 y lebih besar dan sama dengan 9 dan y tambah 1 lebih kecil dari 10. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Maka kita kena kira satu-satu. Ya. Okey, kita ambil dulu yang ni. Katakanlah saya ambil dulu yang ni. 3/2 y lebih besar dan sama daripada 9. Maka y ialah 9 darab dengan 2/3. Okey, maka y ialah 6. 3 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 2, 6. Ya, jadi 6. Okey, baik, itu yang ni. Sekarang kita cuba lagi satu ni. Y tambah 1 sama dengan 10. Y tambah 1 lebih kecil dari 10. Makanya y. Okey, y lebih kecil dari 10 tolak 1. Maka y lebih kecil dari 9. Okey, apa nombor yang lebih kecil daripada 9? 8, 7, 5, 6 kan? Okey, lebih kecil daripada 9. Y lebih besar dan sama dengan 6. Ini termasuk dengan 6 lah. 6, 7, 8, 9. Jadi, kalau cikgu tulis macam ni. Y lebih kecil dari 9, y lebih besar daripada 6. Jadi lebih besar pada 6 ni tengok cikgu birukan, maka ini termasuk dengan 6 dan kecil daripada 9 tidak termasuk dengan 9. Ya, tidak termasuk dengan 9. Jadi kita tengok ya. Okey. Jadi jawapan dia ialah 6, 7, 8. 9 tidak termasuk. Sebab itulah ada 6, 7, 8 sahaja. Jadi 6, 7, 8. Kena perhatikan betul-betul. 6, 7, 8 ada. 6, 7, 8, 9 pun ada. Okey. Kalau siapa yang tak faham tanda ini lebih kecil, maka akan silaplah di sini ya. Jadi 6, 7, 8 jawapan yang tepat. Ya, baik. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang lain pula. Ini dipanggil garis nombor, ya, garis nombor. Di antara garis nombor berikut, yang manakah penyelesaian ketaksamaan bagi 1 tolak 2x lebih besar dan sama daripada 5? Ya. Okey, baik, ini soalan SPM tahun lepas ya, soalan SPM tahun 2019. Okey, baik. 1 tolak 2x lebih besar dan sama dengan 5. Kita tak boleh jawab terus ni sebab ya, kena selesaikan juga, kena tunjukkan juga ni. Okey, jadi negatif 2x lebih besar dan sama dengan 5 tolak 1. Okey, baik. Sekarang negatif 2x kamu 5 tolak 1 dapat 4. Ya. Okey, baik. Tadi cikgu pesan dari tadi bahawa apabila perkali dia ialah negatif, maka tukar tanda. Okey, kalau siapa pelajar yang mengikuti kelas ini dari awal tadi, insya-Allah saya rasa dia dapat dah. Ya. Bila perkali ini negatif, maka tukar tanda. Jadi 4 per negatif 2. Maka x ialah x lebih kecil dan sama daripada negatif 2. Baik, pelajar juga kena faham tentang garis nombor untuk mewakili ketaksamaan. Ya, apabila pelajar lihat ada tanda anak panah ke kiri, maksud dia lebih kecil. Dan tanda ni bulat, di bulat kosong. Ya, bulat kosong bermakna negatif 2 tidak termasuk. Jadi maksud dia yang ni x lebih kecil daripada negatif 2. Okey. Untuk B, ya, B x lebih kecil dan sama dengan negatif 2. Jadi kalau tanda bulat hitam ni, maka dia termasuk negatif 2. Dia ke kiri bermaksud lebih kecil. Okey, baik. Kalau C, negatif 2 bulat ni maksud dia ke kanan, ya, ini lebih besar daripada negatif 2. Dan negatif 2 ini tidak termasuk.
Kalau D negatif 2 bulat, yang ni solid ni kan, dia ke kanan, maksud dia termasuk dengan negatif 2 dan dia lebih besar. Tapi jawapan kita X lebih kecil dan sama dengan negatif 2, termasuk negatif 2. Jadi mana jawapannya? Okey, B. Tengok betul-betul ya, jangan salah pilih. Ya, bila membuat pilihan, anda akan menyesal. Begitu. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Ini juga soalan tahun 2019 ya. Soalan ni pun kena berfikiran secara aras tinggi jugalah ya. Okey, baik. 3x tolak 2 lebih kecil dari 8 dan 5 lebih kecil daripada y. 5 lebih kecil daripada y lebih kecil daripada 12. Okey, salah baca tu. Y lebih kecil dan sama dengan 12 lebih besar daripada 5 adalah dua ketaksamaan linear serentak di mana x dan y ialah integer. Kena faham, dari tadi kita dah buat ya, integer ialah nombor bulat, positif atau negatif termasuk sifar. Okey. Jadi kita nak cari nilai terkecil bagi y per x. Okay, kita kenali dulu, kita cari apakah nilai y dan apakah nilai x. Okey, baik, kita cari nilai x dahulu. 3x tolak 2 lebih kecil dari 8. Okey, baik. 3x, okey. 3x nak hapuskan 2, tambah 2 di sini, maka kita tambah 2 di sebelah kanan. Makanya 3x lebih kecil dari 10. Maka 1x 10 per 3. Kalau 10 per 3 macam kita tak nampak sangat. Jadi kamu permudahkan lagi, tulis dalam bentuk nombor bercampur. Jadi x lebih kecil daripada 3, 1 per 3. Okey, baik. Okey, sekarang kita buat cari nilai y pula. Ya, bagaimana kita nak cari nilai y? Iaitu, dia dah bagi dah y berada di antara. Ya, y ni termasuk nombor 12 lebih besar daripada 5. Nombor yang lebih besar daripada 5 ialah 6. Lebih kecil daripada 12 termasuk 12, 12 lah. Jadi nombor-nombor itu ialah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu semua nombor itulah. Jadi soalan dia ialah cari nilai terkecil bagi y per x. Untuk mencari nilai terkecil, maka kita kena ambil nilai y yang terkecil bahagi nilai x yang terbesar. Maka akan jadilah nilai terkecil. Okey, baik. Jadi kita ambil nilai y yang terkecil 6 dan kita ambil nilai x yang terbesar ialah 3. Dia sebab dia lebih kecil daripada 3, 1 per 3. Jadi dia ialah 3. Ya. 3 berapa lagi? 3, 2, 1 macam tu. Ya. Jadi 6 bahagi dengan 3. Maka kita akan dapat 2. Itu ialah nilai terkecil. Kamu tak boleh ambil lah 7 per 3. Tak boleh juga. 8 tak boleh. Dia dah jadi nilai lain. Dia tak jadi terkecil. Ya. Okey, baik. Jadi jawapannya ialah 2. Ya. Seterusnya. Okey, baik. Katakanlah soalan macam ni. Ya, katakanlah soalan begini. 1 per 2 x tolak 2 lebih kecil dan sama dengan 2 tolak x lebih kecil daripada 4 dalam kurungan 3 tambah x. Ya. Makanya, kalau soalan macam ni, nampak tak cikgu buat garis putih putus ni? Ini bermakna untuk pengiraan yang pertama, kamu kira 1 per 2 dalam kurungan x tolak 2 lebih kecil daripada 2 tolak x. Ambil takat ni. Okey, lepas tu 1 per 2, kita nak hapuskan 1 per 2, darab dengan 2 di sini. Maka di sini pun kita darab dengan 2. Okey, jadi x tolak 2 kumpulkan sebelah. 2 darab 2 ialah 4. 2 darab x ialah 2x. Makanya x tambah 2x, ya, nak hapuskan 2x kena tambah 2x, sini pun kita tambah 2x, 4 tambah 2, jadinya x tambah 2x jadi 3x, lebih kecil daripada 6, ya, maka x lebih kecil daripada lebih kecil dan sama dengan 2. Okey, baik, 2 tolak x lebih kecil daripada 4, darab 3 tambah x,
Jadi kamu kena darab dulu. 4 darab 3, 12. 4 darab X ialah 4X. Okey, seterusnya. Negatif X tolak 4X. Kenapa negatif X? Okey, negatif X kerana yang inilah yang duduk ada di sini. 4X ni kita nak hapuskan dia di sini, tolaklah 4X, maka sini pun tolak 4X. 12 tolak 2, nak hapus sini tambah 2. Maka dia positif 2, kita tolak dengan 2. Okey, belah kiri pun, belah kanan pun tolak dengan 2. Makanya negatif 5X lebih kecil dari 10. Jadi cikgu kata apa tadi? Tanda ada perkali negatif di hadapan X, maka kamu bahagi dengan kamu tukar tanda, maka jawapannya ialah negatif 2. Okey. Jadi dia berada di antara, X berada di antara 2 termasuk dan negatif 2. Jadi mana jawapan dia? Negatif 1, 0, 1, 2. Nampak? Baik, seterusnya. Okey, soalan terakhir kita buat. Baik ya. Senaraikan semua integer Y yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear serentak. Okey, kita ambil Y per 2 tolak 7 lebih besar daripada 9. Okey, Y per 2 pindahkan 7 ya. Negatif 9 tambah 7. Jadi lebih besar, Y per 2 lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey, sekarang Y, negatif 2, nak hapuskan negatif 2 sini, kita darab 2. Maka kanan pun darab 2. Jadi Y, negatif 2 darab 2 ialah Y ialah negatif 4. Baik, seterusnya. 1 tolak 3Y lebih besar daripada 6. Negatif 3Y lebih besar pada 6 tolak 1. Negatif 3Y lebih besar pada 5. Okey. Y lebih besar daripada, lebih kecil. Tadi cikgu katakan, bila perkali negatif, tukarkan tanda. Jadi 5 per negatif 3 ialah negatif 1, 2 per 5. Jadi dia berada di mana? Di antara, sebab kita nak ambil nombor integer. Okey, dia ialah Y termasuklah. Y ni termasuk dengan negatif 4, negatif 3 dan negatif 2. Sebab dia lebih kecil, kamu tak boleh ambil negatif 1. Ya, okey, jadi jawapannya ialah mana tu? B. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Jadi sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin pesan bahawa kamu latihan kena buat banyak-banyak. Banyakkan latihan, terutama soalan-soalan tahun-tahun lepas, soalan percubaan negeri-negeri, ya. Sebelum berakhir, cikgu nak bagi tahu di sini pesanan, ya, pesanan cikgu berkenaan dengan matematik ni, berkenaan dengan kehidupan kita, ya. Life is a maths equation. In order to gain the most, you have to know how to convert the negative into the positive. Ya. Untuk kehidupan kita yang lebih baik, ya, kita kena buanglah negatif tu, kita jadikan dia semua positif. Jadi itu saja daripada saya. Dengan itu saya, Cikgu Mazirah binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air mengundur diri dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.